Baik, terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita di dalam satu arena, orang kata, pada malam ini yang tidak lain tidak bukan di dalam satu siaran Jom Ngeteh episod 58. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu memimpin Malaysia? Pada hari ini tidak lain tidak bukan kita telah mengundang seorang tokoh yang begitu hebat sekali. Orang-orang Indonesia ramai yang mengenali beliau dan juga orang dalam negara. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Baik, terima kasih kepada anda semua yang tetap bersama dengan kita pada malam ini yang indah gitu. Daripada anda semua yang setia, kita nak cari seperti anda ni bukan senang pada malam ini. Dan pada malam ini, seperti biasa, kita telah mengundang seorang pengurusi RIGHS yang bergelar, yang berhormat Senator Yusmadi Yusof bersama dengan kita di studio. Apa khabar Senator Yusmadi? Khabar baik, Datuk Seri. Ya. Terima kasih jemput saya. Ya. YB ni low profile. Saya nak panggil apa-apa, dia kata tak ada, terserah lah apa-apa nak panggil pun tak ada masalah. Jadi pada malam ini kita akan mengupas sedikit tentang kenapa Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim perlu memimpin Malaysia yang berhormat ya. Jadi pada hari ini tidak lain tidak bukan saya nak hadiahkan satu pantun dulu kepada YB. Burung tempur, burung cendrawasih, mari hinggap di atas batang. Kami di studio ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kerana yang berhormat Senator Yusmadi sudi datang. Okay. Jadi YB kita tengok kenapa Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim perlu memimpin Malaysia. Pertama sekali, secara faktanya, beliau ialah satu-satunya pemimpin yang belum lagi mendapat peluang memimpin Malaysia sebagai Perdana Menteri. Itu fakta. Okay. Jadi atas sebab peluang, belum ada peluang lagi. Persoalannya, adakah peluang tersebut? Tidak ada. Peluang tersebut dinafikan secara tidak terhormat. Dah 20 tahun. Dinafikan secara perundangan, dinafikan secara fitnah, atau dinafikan baru-baru ini pun dengan secara yang bagi saya yang khianat, ya, khianat politik. Alright. Jadi bagi saya itu sebab fakta. Dari segi sebab asas fundamental dia, kenapa Anwar Ibrahim perlu memimpin Malaysia? Pertama sekali kita melihat Malaysia selepas 60 tahun lebih merdeka, di mana tahap Malaysia? Awal 70-an, Malaysia, Singapura, Taiwan, Korea Selatan atau Filipina, kita semua sama, berdiri sama rendah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Berdiri sama tinggi. Okey. Tetapi di mana negara-negara ini sekarang dibandingkan Malaysia? Secara mudahnya kita cakap, Taiwan mungkin 2 kali kaya daripada kita. Okey. Singapura mungkin 3 kali, kerana ialah duit Singapura sekarang bersamaan 3.5. Lebih kurang lah. Duit ringgit bersamaan dengan $1. Kita lihat apa dia ni, Korea Selatan. Dengan kemajuan Samsungnya, dengan kemajuan Hyundai-nya, dengan kemajuan universitinya segala macam, biotech dan sebagainya. Jadi di mana Malaysia ni? Apa masalah Malaysia ni? Jadi apabila saya kebetulan ada sedikit pengalaman di dalam luar negara melihat isunya isu leadership, isu kepimpinan. Kerana bagi saya secara lumrahnya Malaysia dianugerahkan dengan kedudukan geopolitik yang sangat strategik. Ditakdirkan berada satu tempat yang mana berselang-selang Melaka. Semua negara besar, China, Timur, Barat, semua mahu tempat ini. Maksudnya, tanpa kita berusaha pun, tempat ini orang nak datang. Pertama. Yang kedua pula, hasil mahsul. Mana ada sebuah negara yang penduduk hanya lebih kurang 30-32 juta, ada hasil minyak, ada hasil balak, ada hasil pertanian, ada hasil kita panggil pelbagai. Dan yang paling pentingnya ialah hasil dia punya modal insan itu. Sebab saya telah rantau ke timur dan barat dunia, saya lihat modal insan Malaysia ini satu-satu tempat yang mana semua kaum ada. Orang Cina ada, orang Melayu ada, macam-macam kaum ada. Sebut. Ibang Kadazan semua. Dan apa maksudnya ni? Kalau saya betul-betul menelusi apa yang Al-Quran janjikan, dia kata dijadikan kamu itu pelbagai-bagai, lelaki dan perempuan. Dan bayangkan kalau setiap kejadian tersebut mempunyai kelebihan masing-masing.
Yang China pandai dari segi mungkin kita kata berniaga. Yang India pandai dari segi dunia profesional, saya tengok pelbagai. Terbukti. Yang saya tengok yang Melayu, saya tengok dari segi kebudayaannya, dari segi pelbagai. Sekiranya ada satu pemimpin yang boleh menggarap kelebihan anak-anak bangsa ini, barulah dia jadi satu kekuatan yang membina negara. Tetapi persoalannya selepas 60 tahun, kita masih lagi berada di tahap kekuatan-kekuatan anak bangsa tersebut tak dapat digarap. Dan poin saya yang seterusnya ialah kenapa Anwar Ibrahim patut memimpin. Dia ialah satu-satu pemimpin yang hari ini saya tengok bukan saja di Malaysia, dia boleh diterima di timur dan barat. Dia boleh diterima di dunia Islam dan bukan Islam. Dia juga boleh diterima oleh pelbagai bangsa. Jadi bayangkan kalau kita ada seorang pemimpin yang hanya bagus untuk orang Melayu. Jadi kekuatan orang Melayu je lah. Bagus hanya untuk orang Cina. Untuk orang Cina je lah. Tapi Malaysia ialah satu-satu tempat di dunia yang mana ketamadunan utama dunia berinteraksi, bermuafakat, bersahabat. Dan bayangkan macam kita hari ini. Datuk Seri dengan latar belakang pelbagai. Ada darah Siam, ada darah Cina, ada darah macam-macam. Campur-campur. Saya ada juga sikit-sikit. Ada darah Melayu, ada darah Aceh, darah Siam, sebagainya. Bayangkan kekuatan-kekuatan ini, kiranya dapat seorang pemimpin yang boleh menggarapkan ini, bayangkan. Dan ini bukan beliau cakap sekarang. Agenda masyarakat madani dia. Apa masyarakat madani? Kepelbagaian masyarakat, berteraskan agama, boleh duduk sama baik. Sama macam di Sepanyol dulu, Andalusia, Convivencia. Ini kan benda baru. Lepas tu dia pun bercakap mengenai macam mana nahdah kebangkitan Asia ini sebenarnya ada kekuatan tersendiri. Okey. Itu poin yang mana saya kata kekuatan yang sedia ada. Tetapi apa yang ada di tusuk tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang dari segi ekonominya, yang saya pagi tadi bercakap dengan satu tokoh pakar ekonomi. Dia kata Ismadi, Malaysia ni masalahnya ialah struktur. Apa maksudnya struktur? Struktur lah. Struktur. Okey. Struktur maksudnya ialah ni Datuk Seri, Profesor, Malaysia ini perlukan satu kepimpinan yang mampu membawa Malaysia ingat sistem tata kelola, tabir urus yang betul. Apa maksud sistem tata kelola yang betul? Rule of law dia, undang-undang dia jalan betul. Dari segi kebebasan rakyatnya betul. Hari ini kita ada apa dia? Menteri kena hukum lain, rakyat marahin kena macam lain. Jadi kalau saya jadi pelabur, saya tak nak bawa duit ke sini. Sebab saya tengok besok kalau saya ada masalah, saya akan dizalimi. Sebab saya bukannya orang berpangkat macam menteri. Jadi saya tengok hari ini, apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa dan malah diiktiraf Datuk Seri. Beliau menjadi Menteri Kewangan terbaik. Bukan saya cakap, bukan orang Malaysia cakap, Euromoney cakap. Beliau menjadi tokoh demokrasi dunia. Demokrat Islam dunia. Bukan diangkat oleh kita, diangkat oleh dunia. Malah yang paling saya nak kongsikan dengan netizen, penonton kita, tak kala beliau dilepaskan, diampunkan oleh dulu Yang Mulia Di-Pertuan Agong. Saya ke London bersama beliau. Kita tiba saja di London tersebut. Apa yang orang datang kat kita? Datuk Seri Anwar Ibrahim, pembebasan anda bukanlah kebebasan anda hanya untuk Malaysia. Kita orang Islam melihat ini satu nafas baru. Sebab apabila berlakunya letupan bom di New York tersebut, isu-isu orang Islam pelbagai. Isu penindasan, isu ekstremisme, isu terorisme, kita tak ada tokoh untuk bercakap bagi pihak kita. Ya, kita ada Iktirafan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dipentas di barat, dipentas di timur, beliau diberi pentas yang tinggi sebagai pengucap utama, bukannya peserta. Yang kedua, apabila saya berjumpa dengan tokoh-tokoh yang cintakan demokrasi di dunia, apa maksud mereka? Dia kata, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelepasan anda ialah satu nafas baru untuk kami. Sebab dunia sekarang dipimpin oleh orang baik, Donald Trump. Dipimpin di Sepanyol, dipimpin di semua pimpin-pimpin yang mana melihat hak rakyat ini boleh dikotak-katikkan. Tidak ada langsung yang memperkasakan rakyat. Jadi, Anwar Ibrahim ini ialah satu nafas baru, bukan saja untuk Malaysia, tapi dunia. So, kalau benda begitu, seiringan harmoninya, saya yakin jadinya Anwar Ibrahim pemimpin Malaysia nombor 1, perkara baik lain akan datang ke sini. Itu hujah saya. Itu menarik minat. Menarik minat. Kerana mereka percaya pelabur. Mereka percaya dia. Kerana dia membina nilai. Kepercayaan terhadap Datuk Seri Anwar Selama dia Ibrahim menjadi pemimpin daripada zaman pelajar, zaman sekarang, dia tak dikaitkan dengan rasuah. Dia tak dikaitkan dengan nilai-nilai yang tidak baik. Dia tidak dikaitkan dengan nilai-nilai, kita panggil nilai-nilai yang merosakkan rakyat. Dia dikenali sebagai apa?
memperjuangkan nasib orang miskin. Dikenali sebagai memperjuangkan peluang kedua orang masyarakat yang kurang dapat peluang belajar. Beliau dikenali sebagai ketika menjadi Menteri Kewangan membantu membangunkan ekonomi terutama di negara-negara yang negara miskin. Jadi apabila beliau diberi peluang memimpin Bank Dunia, beliau mencari jalan bagaimana nak menghapuskan hutang-hutang untuk negeri-negeri yang miskin. Tetapi kita mahu pemimpin yang mana tak kala punya pilihan, pilihannya sentiasa memihak kepada rakyat, bukan dengan kepada tokoh-tokoh cukong-cukong yang mana selama ini kita lihat sentiasa meninggalkan rakyat di kala terdesak. Hanya ke rakyat apabila mahukan sokongan. Jadi bagi saya, kenapa Anwar Ibrahim perlu memimpin Malaysia? Bukan untuk Anwar Ibrahim. Saya selalu berhujah kepada kawan-kawan. Saya kata, ini pandangan saya. Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri pun saya rasa beliau boleh jadi profesor paling hebat. Saya pernah di Georgetown. Sama-sama membantu beliau. Beliau di Oxford. Beliau di School of Advanced International Studies, SAIS. Beliau berceramah di Universiti Utama Dunia. Jadi bagi saya, kalau Malaysia punya anak bangsa yang begini kaliber, begini hebat, ibarat kalau kita ada pemain bola kata Messi ke Ronaldo, kita letak kat bangku simpanan. Kita tak masukkan dalam padang. Rugilah. So bagi saya khawatir nanti kalau kita tak manfaatkan kelebihan ini, saya rasa merugikan negara. Kalau kita tengok YB bagaimana pula pandangan generasi muda ni? Kata generasi muda ni terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Okey, saya boleh bercakap secara apa yang saya pandang, apa yang saya baca dan apa yang saya analisa. Apa yang saya pandang, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini walaupun secara biologi umurnya ialah 70-an. Tetapi gerak kepimpinan beliau itu sinonim dengan anak muda. Apa dia? Berani, tegas, melawan, tidak memberi kita panggil peluang kepada penindasan. Jadi ini ciri-ciri anak muda. Sebab anak muda ni bila ditanya kenapa buat ni, dia bukan kata why, dia kata why not. Jadi Anwar Ibrahim ini membawa ciri-ciri cita rasa anak muda. Sebab itu beliau sentiasa mendapat tarikan. Okey. Pun begitu, saya secara objektif akur bahawa ramai anak-anak muda terutama milenial sekarang, bayangkan reformasi 98. Ada seorang pemimpin Universiti Melaya yang saya tanya ketika mana reformasi, berapa umur kamu? Dia baru tadika. Jadi saya sendiri jujur Datuk Seri, saya di balik pulau. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia cokok tokun. Jujur saya cakap, saya pun mengenali kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila berlaku ketidakadilan kepada beliau ketika reformasi. Sebelum itu saya hanya tahu main bola, saya pergi tangkap ikan. Jadi saya pun tak fikir bahawa berperi pentingnya. Tetapi yang ingin saya katakan, Anwar Ibrahim telah membina generasi baru Malaysia. Generasi baru yang mana domer dia ialah keadilan. Apabila berlaku ketidakadilan, kami akan bangun. Bukan yang hari ini. Generasi hari ini apa dia? Apabila berlaku ketidakadilan, yang dipilihnya jawatan. Jadi itu generasi yang lain. Sebab itu bagi saya Malaysia telah dipamerkan pelbagai generasi. Generasi pertama, generasi yang memperjuangkan kemerdekaan. Generasi kedua yang membangunkan Malaysia, Tun Abdul Razak dan sebagainya, bapa bosku. Lepas itu generasi yang mengindustrialisasikan Malaysia. Membajikan Malaysia dengan pelbagai manufacturing dan sebagainya. Itu generasi industri. Kemudian ada generasi yang memodernkan Malaysia. Di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam kepimpinan, mereka memodernkan Malaysia. Agenda penswastaan, agenda Malaysia Incorporation, sekolah swasta dan sebagainya. Ini ialah agenda memodernkan Malaysia. Tetapi sekarang kita berada di mana, Datuk Seri? Kita berada di pasca Malaysia moden. Pasca Malaysia moden ini contohnya di mana kita berada sekarang ni. Ada yang kaya dan miskin, jurangnya jauh. Ada yang isunya di sini rumahnya hebat, tetapi alam sekitarnya bobrok. Kita ada keadaan yang mana isu isu ekstremisme, isu perkauman. Ini ialah produk-produk apabila Malaysia melalui satu proses pemodenan. Jadi pemimpin yang boleh menyantuni isu pasca pemodenan ialah Anwar Ibrahim. Kerana jawapan kepada inequality, kesenjangan ialah justice. Jawapan kepada kita panggil ketidakadilan alam sekitar, climate change dan sebagainya ialah justice, climate justice. Jadi pemimpin yang menjadikan al-adlu bil ihsan, keadilan dan keihsanan ini sebagai teras, kepimpinan beliau mampu menyantuni isu-isu pasca pemodenan. Sebab hari ini kita berada di Kuala Lumpur.
kita tengok isunya kemiskinan bandar. Jadi hanya pemimpin yang punya kesedaran, punya rasa denyut nadi. Dan benda ni tak boleh dibuat-buat. Contoh, katakan sekarang kita nak cakap pasal kemiskinan. Kalau orang tu semua hidup jadi pemimpin, tak pernah jadi pemimpin pelajar, aktivis, tolong orang miskin, macam mana dia nak faham? Ya, betul. Sebab itu hari ini saya tengok ada beza. Menteri Kewangan yang latar belakangnya lebih pada perbankan dan Menteri Kewangan yang dulu pernah bergelut dengan kemiskinan, pilihannya banyak perbezaan dari segi tasawurnya. Apa tasawur? Worldview dia. Pilihan-pilihannya sebab dia akan fikirkan kepada rakyat marahin. Tetapi orang yang tidak pernah ada perasaan sebegitu, tak boleh lah. So bagi saya, kenapa Anwar Ibrahim perlu memimpin Malaysia, sekali lagi saya tegaskan, kerana keuntungannya itu akan ada untuk orang Malaysia. Yang kedua, kalau kita tak cepat-cepat menggesa perkara ini, Malaysia akan berada di tahap yang sama. Betul. Dan malah yang paling saya risau, apabila negara lain, contohnya Datuk Seri pun arif mengenai Indonesia dan sebagainya, di sana pemimpin-pemimpin yang naik, kita tengok susur pemikirannya lain. Saya boleh sebut di sini, Anies Baswedan, Rizwan Kamil, Sandiaga Uno, atau kawan-kawan kita di Sumatera, apa itu Gubernur kita, Gubernur Sumatera Barat, saudara Irwan Prayitno. Irwan Prayitno. Ini anak-anak muda yang punya cita-cita, punya wawasan. Dia bukan bercerita, okey, kita pakat-pakat ambil kuasa. Tidak, ini mereka bangun bahawa mereka mau melakukan sesuatu gagasan. So, jadi saya mau di Malaysia ini, di bawah kepimpinan Datuk Seri Ibrahim, anak muda yang bangun ialah anak muda yang berwawasan. Bukan anak muda kita tanya, kenapa kamu menyokong Perikatan Nasional? Oh, sebab dia dapat JLC. Oh, kenapa kamu menyokong koalisi ini? Oh, kerana koalisi ini dia ialah untuk satu kaum. Di era 21 ini, orang mencari sosok yang boleh berlaku adil kepada semua orang. Dan dalam konteks Malaysia, Datuk Seri, yang berlaku adil daripada sampai ke Sabah. Daripada untuk orang Melayu, orang Iban, Kadazan dan semua. Cina dan sebagainya. Betul. Jadi apabila Datuk Seri Ibrahim kata, anak Melayu anak saya, anak Cina anak saya, anak India anak saya, itu bukan satu konotasi yang kecil. Itu sampai ke sini. So bagi saya, orang yang tak ada jiwa itu tak boleh cakap macam tu. So ini pandangan saya lah. Tapi kalau kita tengok YB negara sekarang dilanda krisis ekonomi. Kalau kita tengok sekarang, yang kata adakah kita perlu seorang tokoh ekonomi seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk memimpin kembali? Okey. Saya bukan pakar ekonomi, tapi saya tahu sedikit, terutama segi aspek perundangan, aspek governance dan sebagainya. Antara perkara yang boleh menyumbang ke arah kita panggil pertumbuhan ekonomi ialah keyakinan. Keyakinan pelabur, keyakinan masyarakat yang akan melibatkan diri dalam proses ekonomi tersebut. Alright? Keyakinan ini dia timbul daripada mana? Keyakinan timbul daripada pilihan-pilihan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Apa pilihan tersebut? Dasar yang beliau guna. Perundangan yang beliau laksanakan, sikap beliau. Okey. Apa yang ditunjukkan oleh Anwar Ibrahim? Anwar Ibrahim telah mempromosi, mengamal, menyatakan sikap terhadap nilai yang betul untuk pertumbuhan ekonomi. Apa nilai yang betul tersebut? Nilai yang betul tersebut, Malaysia mesti ditadbir oleh rule of law. Malaysia mesti ditadbir dengan sistem tata kelola governance yang betul. Apa maksud sistem governance yang betul? Rasuah tak boleh. Dan Anwar Ibrahim memang tegas. Sebab itu ramai yang kata dulu, kalau dia tak tegas sikit dulu ketika menjadi Perdana Menteri dulu, beliau mungkin Perdana Menteri lagi sekarang. Tetapi bagi beliau itu bukan satu pencaturan. Bagi beliau itu satu tanggungjawab. Setengah orang membuat kalkulasi. Tak apa sekarang, kita tak payah dulu. No, freedom is now. Hak rakyat is now. So jadi Anwar Ibrahim melihat perkara ini tak boleh dikompromi. So jadi saya melihat antara perkara yang boleh kita lihat di dalam keterampilan kepimpinan Anwar Ibrahim ialah keyakinan pelabur, keyakinan terhadap sistem dan keyakinan terhadap nilai yang dibangunkan. Contohnya, apa nilai yang akan menguntungkan sesuatu negara untuk tujuan pertumbuhan ekonomi? Nilai demokrasi. Kalau negara itu mengamalkan demokrasi yang baik, apa maksud yang baik? 5 tahun sekali pilihan raya. Kita masuk pilihan raya dengan manifesto tertentu, jadi kita pilih pemimpin kita. Jadi pemimpin yang telah dipilih akan mengatur segala perancangan negara. Jadi 5 tahun akan datang, orang lain pula. Sebab itu di negara-negara maju, terbentuk perkara sebegitu. Tetapi apa yang berlaku baru-baru ini? Ia telah merosakkan asas, foundation bagaimana negara ini dibangunkan.
Sebab itu kalau kita tengok di dalam pemasyuran kemerdekaan, apa Tunku Abdul Rahman masa dia baca tu, dia kata negara ini mesti dibangunkan berdasarkan apa dia? Keadilan, demokrasi, liberty. Benda tu ada asas, maksud dalam surat beranak negara kita tu. Jadi tak boleh ada kawan-kawan saya kata, apa yang berlaku baru ni pun ikut perlembagaan, ikut demokrasi. Dia kata tidak, itu demokrasi, apa perlembagaan yang tak ada falsafah. Falsafah perlembagaan kita apa dia? Demokrasi, justice, liberty. Jadi kalau kita nak tafsir apa yang berlaku baru-baru ini, mesti di dalam konteks demokrasi itu. Apa demokrasi tersebut? Representatif demokrasi. Parti memilih calon. Bertanding. Jadi apa yang disajikan ialah wakil-wakil daripada parti yang dipilih. Ini bukan zaman Greek, zaman direct demokrasi. Datuk bertanding seorang-seorang, lepas tu Datuk boleh buat keputusan seorang-seorang. Tak. Datuk membuat keputusan yang mana mandat itu datang daripada parti dan diangkat oleh rakyat di dalam proses pilihan raya. Jadi bagi saya, kenapa ekonomi Malaysia hari ini kurang mendapat tarikan keyakinan? Kerana kita telah meleburkan, meleraikan asas-asas yang telah dibangunkan oleh founding father kita. Jadi Anwar Ibrahim perlu kembali mengkemaskan perkara ini, membina balik. Bukan, Malaysia ini kita bukan negara lain. Suatu ketika kita diiktiraf sistem perundangan kita. Boleh saya katakan zaman Tun Sufyan dan sebagainya, sistem perundangan Malaysia antara terbaik di dunia. Di perundangan dalam negara Commonwealth antara terbaik. Malah tak malu untuk saya katakan bahawa ketika itu universiti kita, Universiti Melaya kita dan sebagainya, Universiti Singapura semua hebat. Sebab itu tokoh-tokoh yang dihasilkan daripada zaman itu semua hebat. Hari ini Datuk, kita bercakap dikala universiti sistem pendidikan kita dibandingkan di dalam dunia, bukan dibandingkan dalam negara. Di tahap yang tidak sangat boleh dibanggakan. Bukan saya tak boleh dibanggakan, boleh dibanggakan. Tapi saya rasa potensi sebenar itu lebih lagi. Kebudayaan. Kenapa hari ini kita masih bercakap benda-benda perkauman? Bagi saya perkara ini sudah menjadi perkara yang kurang menarik perhatian kalau cabaran di ekonomi. Cabaran ekonomi, diskusi di parlimen, diskusi politik sepatutnya apa dia? Apakah agenda inovasi? Apakah agenda sekarang ni sains dan teknologi? Apakah agenda kita panggil competitiveness untuk masyarakat? Tapi perkara-perkara itu Datuk sendiri tahu sebagai orang usahawan, bukan topik perbincangan hari ini. Malah kita tengok Malaysia dikenali sebagai apa? Isu rasuah. Malaysia dikenali sebagai apa? Sistem demokrasi yang kacau bilau sekarang. Malaysia dikenali sebagai apa? Sebagai ada baru-baru ni isu perkauman. Jadi bagi saya perkara ini ialah satu perkara yang kurang memberi tarikan tali keyakinan untuk pelabur untuk datang. So bagi saya, Malaysia perlu kembali ke pesada dunia, kembali kepada asas dia, dan saya rasa Malaysia boleh dalam masa yang tidak terlambat. Dan saya rasa Anwar Ibrahim boleh dipertimbangkan semula kerana parti yang menang pilihan raya yang dulu harus dipertimbangkan. Parti keadilan. Ini yang dipilih. Parti mata yang ditumbuk itu telah dipilih semua orang. Jadi mana boleh parti yang tak ada mandat rakyat memimpin? So bagi saya ini perlu diperbetulkan dan saya rasa ianya perlu ada satu kesungguhan politik. Sebab tu hari ini saya sebut eksklusif juga di sini. Apabila saya melihat ini presiden sebuah parti yang besar, Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi berkata bahawa snap election perlu diadakan segera kerana bagi beliau ia amat penting untuk membuktikan bahawa kerajaan hari ini bukanlah kerajaan backdoor. Dia cakap, bukan saya cakap. Dan perlu dilakukan segera kerana ia perlu untuk keyakinan rakyat. So, bagi saya, ini satu statement yang sangat penting untuk Perdana Menteri hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana saya tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin setakat yang saya kenal daripada jauh, saya pernah dalam parlimen dengan dia. Beliau bagi saya seorang yang rasional, memikirkan juga kepentingan Malaysia, kerana beliau punya pengalaman. Mantan MB, mantan Menteri Kanan, dan pernah dizalimi. Orang yang pernah dizalimi ni saya rasa dia faham apa maksud kezaliman. Tapi kalau kita tengok YB ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita boleh lihat daripada TV yang ada sekarang ni di belakang kita, kita tengok ketokohan beliau dan kita tengok sedikit pandangan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di luar negara, contoh seperti Indonesia. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ramai kawan-kawan di Indonesia. Jadi kita dengar sedikit pandangan daripada tokoh masyarakat yang ada di Indonesia, Bapak Fatul yang bersama dengan kita di talian sekarang. Silakan kalau boleh yang studio boleh connect ini Bapak Fatul sekarang.
Pak Fatur bersama dengan kita. Pak Fatur, apa khabar Pak Fatur? Ya. Pak Fatur, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, apa khabar di sana Indonesia? Kita dalam musibah COVID bersama dengan kita ya. Yusmadi, itu Pak Yusmadi, Senator Yusmadi, Pak Fatur. Ya, baik. Assalamualaikum, selamat malam YB. Apa kabar? Ya. Seperti biasa Pak Fatur, kalau kita tengok seperti biasa tokoh ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, bagaimanakah pandangan Pak Fatur sebagai warga Indonesia yang melihat sendiri ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Datuk Seri. Saya di antara insan warga negara Indonesia yang merasa bertuah karena dapat mengenali sosok seseorang yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa saya bersyukur? Karena saya dapat belajar, melihat sendiri bagaimana ketokohan itu ada. Bahkan walaupun saya tidak bertemu sering dengan salah satu tokoh kemerdekaan Indonesia, yaitu Bapak Dr. Muhammad Natsir. Beliau juga adalah Perdana Menteri Indonesia pertama, tetapi hampir semua warga Indonesia itu juga setuju kalau Pak Anwar Ibrahim adalah Natsir muda, kita panggil sebagai Natsir muda. Kenapa begitu? Saya melihat ada kesamaan di antara Pak Natsir dengan Pak Anwar. Di antara kesamaannya adalah persoalan syakhsiyah, persoalan kepribadian yang dimiliki oleh seorang bernama Anwar Ibrahim. Ini yang menurut saya, kalau judul pada malam hari ini, apakah beliau layak untuk memimpin Malaysia? Saya kira Malaysia dengan berbagai kaum, dengan sumber daya yang begitu kuat, dia akan maju dan dipandang oleh negara lain bila dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya kepribadian, punya syakhsiyah yang kuat. Kalau kita lihat bagaimana seorang dalam Islam, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu dipandang oleh semua kaum Quraisy, semua kabilah saat itu bersetuju terhadap kepemimpinan seorang Nabi Muhammad itu adalah karena kepribadian. Ya, kalau kita lihat Pak Fatur ya, kalau kita lihat juga ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dengan begitu ramai sekali sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, bukan saja di Indonesia saja tetapi di serata dunia. Apakah yang memberi satu pengiktirafan, iaitu pengakuan daripada warga-warga Indonesia terhadap satu ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Ya, kita meyakini bersama, saya juga menyaksikan bagaimana beliau diakui oleh warga dunia. Tapi khusus untuk warga Indonesia. Jadi ada semacam joke ya di antara pemimpin Indonesia. Mereka boleh bertelaga tidak sependapat tentang seseorang. Mungkin kalau ini partainya Golkar, dia tidak setuju dengan Demokrat. Yang orang PDIP tidak setuju dengan Partai PAN, dan seterusnya. Tetapi semua partai di Indonesia, semua kelompok NGO di Indonesia, mau kanan, mau tengah, mau kiri, atau haluan manapun, mereka bersetuju terhadap seorang bernama Anwar Ibrahim. Ya, baik. Terima kasih. Pak Fatur, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak Fatur kerana memberikan waktu kepada kami di studio, dan seperti biasa Senator Yusmadi bersama dengan kita. Ada sesuatu mungkin Senator Yusmadi ingin sampaikan kepada Pak Fatur? Ya. Saudara Fatur, apa khabar? Baik, YB. Baik, alhamdulillah YB. Okey, cuba Saudara Fatur jelaskan kepada kita apakah manfaat, keuntungan kepada ummah, keuntungan kepada warga rantau, keuntungan kepada warga dunia. Kiranya sosok yang bernama Anwar Ibrahim itu boleh diletakkan sebagai pemimpin utama Malaysia. Apakah yang Saudara Fatur dapat jangkakan sinerginya, manfaatnya yang boleh sama-sama masyarakat yang kalau di ASEAN ini lebih kurang 600 juta. Kalau di Asia ini mungkin 2/3 daripada warga 8 bilion dunia. Tapi kita bercakap dari segi keuntungan untuk ummah, orang Islam dan juga bukan Islam.
Apa keuntungannya yang Saudara Fatul nampak takat mana Saudara Fatul mengikuti jejak rakam pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Baik, terima kasih YB. Saya akan bicara soal berdasarkan experience, pengalaman. Bagaimana ketokohan kepribadian beliau itu impact-nya begitu sangat dinanti. Contohnya misalnya, ketika Indonesia begitu banyak persoalan tenaga kerja yang di Malaysia, yang di penjara, yang tidak punya izin, dan seterusnya. Tetapi pendekatan pada saat itu yang dipakai, pada saat Presiden kami adalah Bapak almarhum B.J. Habibie, dan pada waktu itu Pak Anwar sebagai Wakil Perdana Menteri, yang dipakai tidak hanya persoalan formality, tapi beliau Pak Anwar memimpin dengan hati. Nah, itu yang beda. Ketika hati yang bicara, banyak orang-orang Indonesia yang dipulangkan kepada negaranya ke Indonesia, Pak Anwar langsung telepon kepada Pak Habibie. Dan Pak Habibie pun memimpin dengan hati. Dan beliau bilang, kerahkan semua kapal-kapal Indonesia untuk menjemput tenaga-tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi persoalan-persoalan yang timbul tidak menjadi persoalan yang rumit. Persoalan yang akhirnya Indonesia-Malaysia selalu kecoh. Begitu pendekatan yang digunakan sehingga masalah cepat selesai. Contoh yang kedua, Datuk Seri juga. Apa yang saya alami ketika beliau Menteri Keuangan. Saya berpengalaman juga ketika saya belajar, begitu mudahnya beliau mengambil, ini tadi kalau YB Yusmadi menyatakan apa kepentingan dan untuk umat. Ketika teman-teman kita di selatan Thailand, selatan Filipina, mereka yang kurang. Kami di Indonesia, teman-teman Aceh, beberapa lokasi di Sulawesi yang daif, yang tidak mampu untuk belajar ke luar negara, beliau sediakan beasiswa. Teman-teman kita dari Cina, dari Bosnia, dari Irak, negara-negara Timur Tengah, semuanya dijemput datang untuk belajar. Itu yang bilang beliau memimpin dengan hati, maka insya Allah Muslim ataupun non-Muslim akan diberikan kebijaksanaan, kebaikan. Itu YB. Itu yang saya kira bila pemimpin, saya teringat dengan salah satu tokoh kemerdekaan Indonesia namanya Bapak Agus Salim. Katanya bahwa memimpin itu menderita. Nah, beliau saya kira track record sudah bicara. Tahun 70-an sudah keluar masuk penjara. Sampai kemarin masuk penjara juga. Tapi dia tidak pernah give up. Karena beliau selalu kalau berucap itu menyampaikan wa ma in uridu illal islah mastata'tu. Itu yang saya mengikuti. Beliau hanya ingin sebagai seorang hamba Tuhan yang berbuat kebajikan untuk sesama. Mau Muslim ataupun tidak Muslim, beliau akan berikan yang the best, yang terbaik. Ya, bagus. Luar biasa sekali Pak Fatur ya, luar biasa. Terima kasih Pak Fatur ya kerana luangkan waktu pada malam ini bersama-sama dengan kita di satu siaran Jom Leteh. Terima kasih Pak, terima kasih Kak. Kepada penonton-penonton sekalian, kita jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Baik, terima kasih kepada semua yang setia bersama dengan kita pada malam ini. Wow, pada malam ini tidak lain tidak bukan kita mempunyai satu tetamu daripada Indonesia yang memberi satu komentar terhadap testimoni tokoh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang begitu hebat dan luar biasa kalau kita kira dari segi sharing-sharing. Bersama dengan kita di studio Senator Yusmadi Yusof dan ada juga netizen-netizen yang telah banyak mesej di YouTube dan juga banyak yang telah menanyakan pelbagai
soalan yang mungkin kita tidak dapat menjawab secara keseluruhannya, tetapi ada beberapa yang ditanyakan, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini liberal? Okey. Ini ialah satu tanggapan ya, yang mana saya rasa bukan baru. Lama hampir 20 tahun lebih, kononnya kenapa Anwar Ibrahim ini tidak boleh diberi peluang memimpin Malaysia. Kononnya Anwar Ibrahim akan membawa satu pendekatan baru, di mana Malaysia ini akan jadi Malaysia liberal. Apa maksud Malaysia liberal? Di kaca pandangan mereka inilah. Maksudnya Islamnya tak sekuat seperti yang ada sekarang. Islamnya lebih liberal. Yang keduanya pula, kononnya Anwar Ibrahim ini akan orang kata apa, lebih memihak kepada bukan Islam. Persoalannya sekarang ni, apa yang dikatakan dan secara faktanya apa yang dilakukan. Kerana mak saya cakap, jangan percaya apa orang cakap, tengok apa dia buat. Setahu saya, susu galo rakam jejak kepimpinan Datuk Seri Ibrahim semenjak daripada universiti lagi, apa yang beliau tonjolkan itu bukan perkara yang seperti yang dikatakan. Contohnya, dengan membantu agenda pembangkitan pembaharuan Islam di universiti dengan kuat mendapat sambutan melalui gerakan ABIM, PKPIM. Maka itu liberal. Dalam erti kata itulah. Sehingga kan menjadikan ABIM sebagai satu NGO yang sangat menarik perhatian mahasiswa, sangat efektif. Ramai yang tahu. Dan efektif dari segi apa? Efektif dari segi suara kepada kelompok kemiskinan. Suara kepada kezaliman, isu Israel dan sebagainya. Adakah Anwar Ibrahim hanya bercakap? Beliau ada di situ. Di mana beliau? Beliau ditangkap, diletakkan dalam penjara. Di mana mereka yang kononnya yang tidak liberal? Mungkin di tempat-tempat lain, corong-corong lain. Alright. Kedua, mereka mengatakan bahawa Anwar Ibrahim akan menjadi seorang pemimpin yang liberal, kononnya akan pro kepada orang bukan Islam. Jadi Malaysia ini yang kononnya tanah Melayu dan sebagainya akan bertukar corak. Kita cek lagi sekali susu galonya. Anwar Ibrahim daripada pimpinan ABIM diangkat sebagai pimpinan Majlis Belia. Majlis Belia Malaysia, Anwar Ibrahim memimpin. Di situ ada semua pelbagai kaum. Ada pemuda Kristian, ada pemuda Tionghoa, ada pemuda pelbagai agama dan sebagainya. Semua ada. Kalau saya boleh sebut, yang Datuk Seri pernah beritahu saya, Arif Fernandez. Beliau kenal daripada zaman pelajar lagi. Hinggalah kenal dewasa di dalam perjuangan. Hingga Arif Fernandez meninggal. Jadi, apa yang beliau bawa tersebut, itulah yang sebenarnya menarik perhatian yang menjadi tarikan kepercayaan warga Malaysia ketika itu di sekitar tahun 70-an 80-an, sehingga beliau diangkat di ketokohan kepimpinan beliau, sehingga beliau masuk di dalam kepimpinan parti. Sebab itulah beliau dijemput masuk ke dalam UMNO. Kenapa? Kalau UMNO ketika itu melihat Anwar Ibrahim seorang tokoh yang liberal tak menguntungkan, mana mungkin beliau diberi peluang sebegitu. Jadi ketika mana Anwar Ibrahim menguntungkan kamu kata dia lah paling Melayu sekali, dia lah paling Islam sekali, dia lah paling pro rakyat sekali, dia lah yang paling Malaysia sekali. Ketika mana kamu melihat Anwar Ibrahim itu sebagai ancaman, dialah segala-galanya yang tidak berkenan di hati. So, isunya sekarang yang ingin saya tegaskan di sini, tidak ada satu contoh pun yang menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim ini tidak setia kepada asas perlembagaan negara, asas keislaman negara, asas kemelayuan negara. Cuma yang pada pandangan saya, apa yang Anwar Ibrahim cuba buat ialah untuk membawa Malaysia ini dengan satu citra kepimpinan yang baru, yang mana kekuatan keagamaan itu, tak kisah agama Islam, agama Kristian, agama Buddha dan sebagainya, kerana kepercayaan kita setiap agama itu mempunyai amalan-amalan yang baik. Tapi YB, kalau kita tengok, ada juga yang menanyakan, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dia sebagai orang kata membawa politik multiracial? Okey. Itu yang ingin saya bawa. Dan perkara ini beliau cuba berlaku adil pada semua kaum. Jadi adakah beliau berlaku adil itu beliau hanya kita PR exercise lah. Jumpa Datuk Seri Alex Ong sebab orang Cina, apa khabar Alex? Ni hao ma. Jumpa orang Cina Ta Chai Hao. Tidak, saya lihat beliau nyatakan, gagaskan satu dasar. Sehingga kan ketika mana sebelum kami pulang daripada Amerika, sekitar tahun 2007, beliau kata, Yusmadi, saya mau menggagaskan agenda ekonomi baru Malaysia. New Economic Agenda for Malaysia. Asasnya bukan lagi asasnya kaum. Asasnya kita membantu orang berdasarkan keperluan. Jadi tanggungjawab kita bukan kerana dia kaum sama kulit dengan kita.
Kerana itu bukan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau menggagaskan New Economic Agenda yang mana asasnya bukan lagi kaum. Jadi saya sebagai orang yang tidak pengalaman dalam politik, itu saya kata ini political suicidal. Ketika mana politik Malaysia dengan dasar ekonomi baru yang mendapat tarikan, kata no Yusmadi, this is about justice. I meant it. Jadi beliau pulang 2007, kita pulang, ditakdirkan saya pun pulang ke balik pulau. Sama-sama kita masuk pilihan raya dengan agenda tersebut. Agenda tersebut mendapat perhatian sehingga kita berjaya menafikan 2/3. 2008 kita dapat Perak, kita dapat Kedah, kita dapat Selangor, kita dapat sebenarnya Kuala Lumpur. Tapi Kuala Lumpur sebab dia tak ada. Sebenarnya sudah menang semua. Apa maksudnya? Rakyat bersama kita. Yang tidak bersama kita ini, yang kata bahawa agenda ini tidak sesuai dan sebagainya, ialah elit-elit politik yang punya kepentingan, yang takut monopoli mereka itu pecah. Tapi bagi saya, yang Anwar Ibrahim nak pecahkan itu ialah monopoli kelompok-kelompok politik yang menafikan hak rakyat. Jadi bagi saya itu yang ditakuti oleh mereka-mereka ini. Tapi kalau kita tengok IB kenapa di kalangan ramai, bukan saja orang di dalam parti tetapi orang-orang luar sentiasa menyalahkan Datuk Seri apabila timbul isu? Kenapa? Ini satu perkara yang memelekkan saya, logika pemikiran saya. Kerana saya tak fikir Anwar Ibrahim selepas beliau dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri 20 tahun sehingga sekarang, beliau tidak pernah langsung di dalam mana-mana pentadbiran kabinet. Kenapa saya tegaskan pentadbiran kabinet? Kerana secara ilmiahnya, hanya kerajaan saja yang boleh membuat dasar. NGO tak boleh buat dasar. Orang presiden parti tak boleh buat dasar. Yang buat dasar mereka di dalam pentadbiran kabinet. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah sehingga hari ini menjawat mana-mana jawatan menteri, apatah lagi exco kerajaan negeri ke. Beliau hanyalah seorang ahli parlimen biasa. Ahli parlimen, saya punya ahli parlimen. Apa tugas ahli parlimen di parlimen? Kita menyatakan pandangan seimbang kepada dasar-dasar kerajaan. Jadi dasar itu kan beliau buat. Sebab tu hari ini saya rasa beliau dengan penuh saya rasa telus, dengan penuh yakin boleh berdiri mengatakan beliau tidak terlibat langsung mana-mana dasar yang bobrok itu. Sebab itu bagi saya hari ini apa yang berlaku sekarang ni ialah Anwar Ibrahim dinafikan. Tetapi bagi saya, mereka yang menyalahkan Anwar Ibrahim ini hanyalah menjadikan itu sebagai satu alasan untuk menafikan kepimpinan Anwar Ibrahim. Sebab itu saya selalu buat joke dengan kawan-kawan yang kata Anwar Ibrahim macam ni. Saya kata, okeylah kalau kamu tak percaya pun, cuba bagi peluang Anwar Ibrahim sekali. Tak boleh, tak boleh. Esok kita tukar balik. I mean, logik. Contoh kalau Datuk kata, ada satu syarikat, orang kata CEO ni, okey kita bagi dia jagat, okey 6 bulan, setahun, tak boleh kita tukar. So baru-baru ini, apa yang berlaku? Anwar Ibrahim dah bagi peluang. Dijanjikan selama 2 tahun. Dia tunggu. Walaupun sebenarnya hak beliau selepas sabitan beliau dinyahkan, sepatutnya secara immediate hak politik yang perlu diberi semula. Beliau tunggu sampai 2 tahun. Tiba-tiba nak ambil sebab 2 tahun tu pun orang tak bagi. So bagi saya sebenarnya rakyat perlu buka mata seluas-luasnya. Beri peluang kepada Anwar Ibrahim ini kerana hak politik beliau dinafikan. Dan beliau pun tidak guna secara yang baru-baru ini secara hijack. Beliau masuk pilihan raya. Beliau berkempen. Bina parti. Beliau dikeluarkan pada parti UMNO. Yang beliau dan bapa beliau bina. Kita kena iktiraf jasa keluarga dan Anwar Ibrahim untuk bina UMNO. Kerana UMNO juga jadi kuat pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagi saya, jasa beliau ada. Track record ada. Dan beliau bina parti beliau. Dan beliau persembahkan kepada rakyat. Dia boleh sampai Sabah. Ini parti saya. Ini data saya. Secara terbuka. Jadi bagi saya, beliau gentleman. Jadi janganlah kita bersikap tak gentleman dengan Anwar Ibrahim. So bagi saya beliau seorang pimpinan gentleman. Jadi penonton-penonton sekalian, beri peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memimpin negara. Kita ada pemanggil di talian yang berhormat. Untuk makluman anda juga, ada banyak juga soalan-soalan di YouTube dan juga di Instagram serta di Facebook. Mungkin nanti sekiranya ada waktu kita akan bacakan satu persatu dan reply kepada anda. Kita ada talian, ada pemanggil di talian, ada pemanggil di talian. Silakan. Silakan kalau ada siapa di sana? Nampaknya masih lagi di talian ya. Siapa di sana? Silakan. Halo, terus. Silakan tanyakan. Saya Halim daripada Johor. Halim, okey silakan.
Saya ingin bertanya, apabila sampai ke pilihan raya ke-15, adakah YB akan masuk menjadi calon? Macam mana? Apabila sampai ke pilihan raya ke-15 nanti, adakah YB akan masuk menjadi calon? Terima kasih Cik Alim. Terima kasih daripada Johor. Daripada Johor ni soalan ni. Soalan Cepu Mas ni. Soalan Cepu Mas. Pertama sekali saya katakan saya pun tak pernah mimpi atau cita untuk menjadi ahli politik. Itu yang dalam hidup saya lah. Tetapi benda ni ditakdirkan berlaku sebab ada ketidakadilan dan saya masuk. Saya hanya akan masuk, malam ni saya akan eksklusif, sekiranya ada satu kita panggil reason ataupun sebab yang kuat. Dan sebab yang kuat itu sebenarnya bukan pasal diri saya. Dia mesti melangkaui diri saya untuk kepentingan rakyat dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi, saya rasa sebagai generasi keadilan, sekiranya berlaku sekali lagi ketidakadilan kepada Anwar Ibrahim pada mana-mana rakyat, saya akan masuk. Kerana saya sudah lihat, sebenarnya kalau kita nak melakukan kebaikan kepada rakyat, jawatan sebagai ahli politik ini sangat berkesan. Contoh paling mudah, tengah malam kita telefon pun OCPD angkat. Kita minta tolong. DO pun angkat. Tapi jangan salah guna. Janganlah salah guna pengaruh itu untuk kepentingan peribadi. Sebab itu bagi saya, kalau saya rasa saya perlu betulkan sesuatu, jawatan sebagai ahli politik ni apatah lagi sekiranya perlu dibangkitkan. Kalau berkuasa sebagai kerajaan lebih baik. Sebab itu bagi saya, ini amanah ini bukan kita boleh minta. Ini bukan satu yang kita boleh ini satu mohon-mohon. takdir Dan tanggungjawab yang berlaku secara proses yang lain. Sebab itu saya tengok banyak ahli politik yang meminta-minta, yang merancang-rancang melobi. Tapi kalau kita tengok YB waktu YB jadi ahli parlimen di balik pulau dulu, waktu Penang dulu, ramai lagi yang masih lagi mengingati jasa-jasa YB pada waktu itu ahli parlimen. Ramai orang kata jasa-jasa itu tetap dikenang waktu itu. Jadi kita ada satu lagi pemanggil di talian bersama-sama dengan kita, pemanggil di talian. Silakan, sekiranya studio sudah ready, kita akan connect in pemanggil kita di talian untuk menanyakan soalan kepada yang berhormat Senator Yusman Yusof, yang juga sebagai seorang pengurusi Yayasan Rights. Halo, ya, silakan. Silakan tanyakan soalan kepada YB. Teruskan. Teruskan. Hello? Kan? Banyak ada gangguan di talian, gangguan. Jauhkan sedikit di TV, jauhkan sedikit. Silakan. Nampaknya ada sedikit gangguan, terputus pula talian kita. Jadi kalau YB lihat dari segi beberapa soalan yang ditanyakan di YouTube juga, ada juga yang menanyakan beberapa soalan Cepu Mas yang menanyakan bila tak pilih asmi akan diadakan. Oh, nampaknya talian sebenarnya. Okey, silakan. Halo. Halo, siapa di sana? Ya, teruskan. Tanyakan soalan. Ya, teruskan. Hello? Ya, teruskan. Apa ya? Salah nombor ya? Sila. Teruskan. Sila. Kan soalan silakan. Nampaknya ada gangguan sedikit. Talian masuk. Ada siapa lagi yang ingin menanyakan soalan, silakan menghubungi kami di talian yang tertera, dan juga kepada anda yang bersama-sama dengan kita di siaran Jom Ngeteh ini, kita dalam satu tajuk yang begitu hebat, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu memimpin negara. Silakan. Saya Razif dari Perlis. Okey. Saya tanya, kenapa YB sangat mengagung-agungkan ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Okey. Terima kasih. Kenapa YB mengagungkan ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Okey, pertama sekali kalau nak ditafsirkan saya mengagung-agungkan, saya itu agak berlebihan. Saya hanya bukan mengagung-agungkan, apa yang saya buat selama ini ialah saya berkongsi cerita, saya berkongsi pengalaman yang mana saya rasa perlu diletakkan di tempat yang betul. Sebab itu maksud adil ialah apa dia? Meletakkan tempat di tempat yang sewajarnya. Bayangkan orang macam Anwar Ibrahim diletakkan di tempat yang tak sebetulnya. Macam tadi saya buat lawak, saya kata apa, kalau katalah pemain bola Messi, Ronaldo patut main tapi diletakkan di tempat kerusi simpanan. Dalam konteks bernegara, Malaysia ini ialah sebuah negara yang mana saya rasa perlu mendapat kepimpinan yang betul. Dan saya rasa rakyat
wajib diberi. Kenapa saya kata wajib? Because it's no more an option, but it's a responsibility. Jadi apabila saya mempromosikan ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana ini bukan satu tanggungjawab. Tadi menjawab kenapa saya mengagungkan, kerana saya satu tanggungjawab saya. Sebab di dalam tanggungjawab saya beragama pun, kiranya kita ada perkara-perkara yang baik, kita perlu sampaikan. Yang kedua pula, dari segi konteks bernegara, sekiranya kita ada ruang untuk melakukan, kita panggil fardu kifayah, lakukan perkara-perkara yang baik untuk masyarakat umum. Saya rasa saya perlu kongsikan. Dalam konteks ini, saya tidak sehebat Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi saya mau menjadi orang yang mempromosikan Anwar Ibrahim sehebat mungkin, kerana saya rasa dia mampu untuk memakmurkan negara ini dan membangkitkan kehebatan negara. Sahabat setia, orang kata. Sahabat setia. Saya ni biasa je. Orang biasa je. Kita ada satu pantun untuk YB ya. Hang Tuah Laksamana setia, pendekar silat berguru Ibrahim. Inilah tanda sahabat setia. Tetap bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih. Kalau kita tengok netizen-netizen dan juga ada beberapa komen yang menanyakan soalan tadi YB. Bilakah agak-agaknya pilihan raya umum yang ke-15 ini? Okey, pengalaman 20 semboyan tahun, dia, semboyan. Pengalaman saya dalam politik, biasanya dia ada petanda-petanda lah. Yeah. Okey, dalam petanda yang paling mudah ialah pertama sekali ialah kita tengok survival kerajaan hari ini. So, kerajaan ini kena buat keputusan. Adakah dengan memanjangkan tarikh pilihan raya ini menguntungkan atau dengan memendekkan menguntungkan? Saya rasa kena memendekkan. Sebab kalau lagi lama ditarik ke belakang tarikh, dia akan memporak-porandakan satu koalisi yang memang tak stabil. So, bagi saya dekat dan saya menjangkakan selepas bajet bulan November. So, saya menjangkakan ujung tahun ni November ke atas akan berlaku pilihan raya. Itu jangkaan petanda. Tetapi petanda. dari segi perkara yang perlu kita perbaiki, Malaysia ialah antara negara dalam dunia yang tarikh pilihan raya orang kata apa dulu Perdana Menteri ya tu. Tapi bayangkan negara yang lebih maju lain, dia ada tarikh tetap. Atau negara-negara jiran kita pun banyak dia ada tarikh tetap. So, bagi saya, kalau saudara pemanggil tadi mengatakan bahawa tidak ada tarikh ni satu perkara yang tidak bagus, kita perlu gesa kerajaan buat dasar baru, bagi tarikh. Sebab kita semua bersedia. Tapi kalau YB lihat ya, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini mampu ataupun akan menjadi hero? Biasanya hero ni dia keluar kemudian-kemudiannya. Khususnya dalam arena politik tanah air kita sekarang. Saya boleh kongsi satu perkara yang sekurang-kurangnya berlaku. Ketika mana Anwar Ibrahim dikatakan sudah tidak ada peluang apabila Mahkamah Persekutuan telah menghukum beliau. Untuk logik undang-undang, itulah tahap tertinggi. Dan ramai saya tengok ada juga di kalangan pimpinan-pimpinan yang agak pasrah. Tetapi saya kata selagi mana kita ada keyakinan bahawa perkara yang betul perlu diteruskan. Sebab itu keadilan ini bukan result. Keadilan ini ialah proses dan journey. Sebab itu tanggungjawab menuntut keadilan itu bagi saya ialah satu perkara yang berterusan. Jadi dalam konteks ini, saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim selagi mana beliau melakukan perkara yang betul, selagi mana beliau orang kata apa, konsisten dalam perjuangan beliau akan berpeluang. Sebab rakyat menilai. Kerana saya lihat contoh yang terdekat, contohnya macam Nelson Mandela. 25 tahun lebih di dalam penjara. Keluar jadi presiden Afrika Selatan. Di kala umur 80 lebih. Tapi ketika itulah Afrika Selatan mendapat tarikan Masih dunia. lagi aktif waktu itu. Dunia. Sebab itu bagi saya kepimpinan ini bukan satu perkara yang biasa. Kadang ada orang ada, kadang orang tak ada. So bagi saya Anwar Ibrahim ialah salah satu tokoh anak bangsa yang ditakdirkan oleh Allah SWT dengan kelebihan-kelebihan tertentu dan terbukti mampu memimpin negara. So bagi saya beliau akan ada peluang selagi mana beliau melakukan perkara yang betul. Kerana yang akan menolak beliau ke depan ini bukan beliau, diri beliau. Saya lihat di dalam melakukan kebenaran ini, sebab rakyat yang akan menolak kita. Dan saya kata selagi mana rakyat bersama Anwar Ibrahim, kita tak boleh bunuh beliau secara politik, kita tak boleh lakukan beliau. Dan contoh yang kedua yang saya lihat sendiri selaku mantan koordinator Pre-Anwar Campaign secara di tingkat antarabangsa dan di dalam, saya lihat ramai orang cuba memisahkan Anwar Ibrahim dengan rakyat. Letak dia di belakang jeriji penjara. Pun begitu, apa yang berlaku di Malaysia, apa yang berlaku di orang kata Anwar Ibrahim. Ni dia dalam penjara ni. Lepas tu pula
beliau mampu memimpin gerakan rakyat daripada dalam penjara. Dan sehingga kan kalau saya baca buku Tun Mahathir, buku Dr. in the House, ada dua perkara yang beliau kagum Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pertama, beliau tidak menyangkakan selepas Anwar Ibrahim dipecat, Anwar Ibrahim mampu kembali, apatah lagi mengumpul semua pembangkang-pembangkang sehingga membentuk satu gerakan yang besar. Satu. Dan yang kedua, beliau tak yakin bahawa Parti Keadilan yang bersifat multiracial ini akan mendapat tarikan rakyat. Dan ini bagi saya, Mahathir sendiri pun terkejut. Luar biasa. Luar biasa. So bagi saya, tokoh yang luar biasa ini, kalau kita tak letak di tempat yang sesuai, kalau Malaysia mau, ini pepatah cakap, if you want extraordinary result, you need extraordinary action. Extraordinary action hanya akan datang daripada pemimpin yang extraordinary. So dalam konteks ini, kita ada Anwar Ibrahim yang saya tahu, secara biasa, kita suka dapat pemimpin yang macam ni. Dan ingin saya katakan untuk rakan-rakan penonton, dalam politik moden ini, sekarang ini sejarah politik moden, Anwar Ibrahim saya hujahkan satu-satunya pemimpin daripada Timur dan Barat yang telah dizalimi, dicuba ke tahap yang paling maksimal. Dan saya rasa beliau telah lulus ujian tersebut. Ya. Dan tidak ada lagi pemimpin yang macam beliau bagi saya yang kena sebegini teruk. Budi dan jasanya itu perlu sebab dikenal. itu saya setuju dengan saudara Fatua tadi. Sasiah beliau. Sasiah. Sasiah itu yang sebenarnya saya rasa mahal. Budi dan juga jasanya tetap dan dikenal. terbukti. Pemimpin hebat Pak Ahmad Nasir, sasiah beliau. Bukan sebab kaya raya dan sebagainya, tetapi dihormati. Ibarat satu pantun kepada penonton sekalian dan juga pada YB. Di atas bukit tanamnya ubi, burung tempua buatnya serang. Bukan budi sebarang budi, budi Datuk Seri Anwar Ibrahim dikenang orang. Jadi kita sudah sampai di segmen, kemuncak segmen kita YB, dan juga kepada penonton-penonton yang sedang menonton segmen Jom Ngeteh kita pada hari ini, kenapa Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim perlu memimpin negara telah terjawab. Satu persatu telah dikupas oleh YB Yusmadi kita, senator kita, ahli Dewan Negara telah memberi input-input, dan juga tadi kita ada online guest, iaitu tetamu secara online daripada Indonesia telah melihat sendiri ketokohan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Jadi di kemuncak segmen ini YB Senator, kita lihat sedikit kata-kata akhir daripada senator kepada para penonton-penonton sekalian terhadap tajuk kita pada hari ini, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu kita angkat segera untuk memimpin negara Malaysia ini. Silakan. Kepimpinan, kita lihat pelbagai definisi. Tapi saya mau mengambil apa yang dimaksudkan oleh Lao Tzu. Dia mengatakan kepimpinan itu ialah apabila kita semua dapat melakukan semua perkara yang kita nak buat dan tanpa kita sedari perkara tersebut terjadi dan kita merasakan kita yang melakukan. Bayangkan apa yang dibuat oleh Anwar Ibrahim hari ini, di mana negara telah berkembang, pemimpin-pemimpin muda menjadi pemimpin politik, tokoh-tokohan ramai dapat diserlahkan, tapi beliau masih lagi berada di bawah. Pemimpin yang betul ialah bukan pemimpin yang mengangkat diri sendiri, tetapi mengangkat orang lain. So, saya yakin selama Datuk Seri Ibrahim memimpin pemimpinan belia, memimpin NGO, memimpin parti politik, dah banyak pemimpin-pemimpin yang telah diketengahkan dan telah dicipta. Dan malah ingin saya katakan, saya secara tidak sengaja, saya, Wabi Samsul Iskandar, Nik Nazmi, Rafizi, kita ni semua orang biasa. Tetapi hari ini tak malu. Kita pergi parlimen, kita pun boleh jadi YB. Bukan sebab kita. Kerana ada satu tokoh yang menjadi mentor kita yang memungkinkan perkara ini. So bagi saya, Anwar Ibrahim ini penting. Bukan untuk beliau, penting untuk semua warga. Miskin, orang kaya dan semua. Terutama sekali mereka yang cintakan keadilan. Ya, wow, luar biasa sekali. Perkongsian senator kita pada hari ini ibarat yang saya boleh simpulkan di dalam satu pantun terakhir kepada YB kita pada hari ini. Bunga kobis diambil makan. Menu untuk tetamu yang datang. Terima kasih dan thank you kami ucapkan kerana Senator Yusmadi sanggup datang. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Senator dan juga kepada penonton-penonton sekalian. Kepada anda yang tidak sempat saya baca satu persatu soalan tadi, saya minta maaf. Bagi pihak studio kita pada hari ini di siaran Jom Ngeteh episod 58 ini, kita telah mengupas kenapa Datuk Seri Dr. Anwar Ibrahim perlu memimpin negara Malaysia, yang telah dijawab sendiri oleh Senator Yusmadi Yusof tadi. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Senator dan juga kepada anda semua, dan juga
kepada peminat-peminat Jom Mengeteh kita bersama dengan siaran kita, jangan lupa untuk menonton siaran Jom Mengeteh episod yang seterusnya. YB, daun selasih ubi kayu. Terima kasih, thank you. Kita jumpa di segmen seterusnya.